Trial Terengganu 2019, paper 2, nombor 2, 5, 8, 11. Nombor 2. 19, paper 2, number 2. Okey, rajah 1 menunjukkan dua bulatan yang berjari R, A, B, A dan B adalah pusat bagi dua bulatan tersebut. So, yang ni pusat. So, ni R, ni panjang R. Ni bulatan kat atas lah. Bulatan kat bawah dia pusat kat B. So, ni pun R, ni pun R. Okay, so kalau kita tengok AB ni adalah jari juga. So, yang ni pun R lah. Okay, dia kata cari CAD dalam radian. CAD tu kawasan kat sini lah. CAD kawasan kat sini. Okay. So, kita tahu ni adalah segitiga sama sisi. Sama sisi, satu sisi adalah 60 darjah. CAD adalah dua sudut. Satu sudut 60 darjah. So, CAD dua sudut. So, dia 120 darjah lah. So, 120 darjah. 120 darjah kita tukar kepada radian. So, kita bahagi dengan 180 darab dengan pi. So, kita kecilkan dapatlah 2/3 pi. Okay. Boleh tukar pi kepada 3.142 pun boleh. Nak biar macam tu pun boleh. Sebab dia tak suruh guna kan. Okay. B. Hitungkan hitungkan dalam sebutan R dan pi luas rantau yang berlorek. Okey, rantau berlorek tu duduk dekat segitiga yang ke atas yang berpusat pada A. Okay, cikgu padam dulu. Okey, so kita kena ambil segitiga ni. Kita ambil bulatan ni. Luas bulatan. Kita tulis luas bulatan atas. Okey, kita kena tolak dengan bawah putih tu kan. Okey, bila putih tu kita tak boleh tolak macam tu sebab kita tak ada rumus yang tolak macam tu saja. Ni bentuk CADB ni bukan bentuk satu yang boleh cari kan. So kita asing macam tu. Okey, ini adalah sektor. Kita boleh tolak sektor biru tu. Okey, cikgu bagi nama kat sini. Tolak sektor CADB. And then kita kena tolak pula bahagian yang cikgu kuningkan ni. Bahagian cikgu kuning ni. Kita tolak yang ni. So, cikgu tulis kat situ tolak kawasan kuning lah cikgu tulis. Adapun kita nak bagi nama 2 tembereng 2 tembereng kuning. 2 tembereng yang warna kuning Okey. So barulah dapat kawasan berlorek. Okey, lepas tu kita cari sesuatu luas bulatan atas. Luas bulatan adalah pi J kuasa 2 ataupun pi R kuasa 2. Kita pakai R. Okey, sektor CADB adalah 1/2. Ni punya jari R squared theta. Theta tadi lah 2/3 lah. 2/3 pi. So kita kecilkan dapat pi R squared potong 2 so per 3. Okey, sekarang ni kita nak cari luas tembereng kuning dulu. Okey, luas tembereng kuning ni, kita ambil satu part dulu, kita ambil sebelah ni dulu. Okey, ibaratnya kita cari sektor CAD, kita cari sektor semua. So semua ni kita tolak dengan segitiga. Segitiga ni kat sini kan, segitiga. Kita tolak dengan segitiga. So dapatlah kawasan kuning kita, kan? Okey. So cikgu buat kat sini lah. Kawasan kuning ni adalah luas sektor luas sektor ABD ni. So 1/2 R squared theta ni 60 darjah kan. Tapi kita nak guna 60 darjah, kita nak guna radian. So 60 darjah ni berapa radian? 60 darjah per 180 darab pi. So 1/3 pi kan, ataupun pi per 3. So luas sektor ABD ni adalah 1/2 R squared theta. Tolak dengan segitiga yang merah tu.
Segitiga umur dia 1/2 AB. A dengan B kita sama iaitu R kuasa 2 sin apa? Sin theta, sin 60. Okay, tapi tak boleh tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator sin 60 ni, dia akan bagi kita point kan. Kita nak nombor. Okay, kita nak nombor bulat. Kita nak nombor, tak nak point kan. Okay, so kat depan ni kita boleh kira dah. Pi R squared 2/3 6. Okay, tolak dengan, okay, yang ni R squared per 2. Sin 60 ni, okay, kita cari dulu. Okay, sin 60 ni kita boleh dapat dari segi, kita boleh derive. Okay, dari segi satu segitiga sama sisi, kita ambil sisi tu ada 60 darjah. Okay, okay, kita nak belah. Sebab kita nak pakai soh cah tua tu. Okay, bila kita belah, sisi yang ni sama dengan sisi yang ni. Okay, kalau cikgu letak semua sisi satu, sisi yang setengahnya di 1/2, ini saya 1/2. So cikgu tak nak jadi 1/2, cikgu letak semua sisi tu 2. Ni 2. So sebab dia bagi 2, ni 1, ni 1. Okey, sisi yang menegak ni, yang menegak kaki ni, tinggi ni, kita boleh cari gunakan teorem Pythagoras. 2 kuasa 2 4, 4 tolak 1 dari punca kuasa 3. Okey, so sin 60 kalau kita baca kat sini, sin adalah sin 60 adalah opposite hypotenuse. So opposite kita punca kuasa 3, hypotenuse kita 2. So sin 60 kita boleh ganti dengan punca kuasa 3/2. Okey. So kita boleh replace punca kuasa 3/2. So kita akan dapat pi R squared per 6 tolak punca kuasa 3 R squared 2/2 4. Okey. So kita boleh mulakan ni lah operation ni. Tapi kita nak kena darab dengan 2 kan, sebab 2 term bearing. So kita darab dengan 2 lah. Ni darab 2. So sama dengan pi R squared per 3 tolak punca kuasa 3 R squared per 2. Okay, kita dengan tolak. Okay. Buat kat bawah ni lah. So luas ni cikgu buat kat sini. Luas bulatan pi R squared tolak dengan sektor CADB yang tadi tu, pi R squared per 3 tolak dengan 2 term bearing, pi R squared per 3 tolak punca kuasa 3 R squared per 2. Okey. So yang R squared ni kita boleh sekalikan dia. Lepas tu kita selesaikan, kita buka kurungan. So akan jadi pi R squared tolak pi R squared per 3 tolak pi R squared per 3 dapat pi R squared per 3 lah. Jadi so negatif jadi positif. Okay. So inilah jawapan dia. Jawapan cikgu bagi tu ada salah dia rasa. Okay. Okay. Nombor 5. Okay, nombor 5. Dia ni menuangkan air ke dalam gelas berbentuk silinder dengan kadar malar iaitu 50 pi cm kuasa 3 S kuasa -1 sehingga penuh. Diberi jari gelas tersebut adalah 5. Okey, bila silinder, isi padu silinder adalah pi J kuasa 2T. Nanti kita tengok apa-apa kita boleh guna. Okey, 50 pi cm kuasa 3 S kuasa -1 tu kita kena tahu apa dia tu. Bila dituang air ke dalam gelas, isi padu gelas semakin menaik. So cm kuasa 3 ni isi padu. Isi padu kita nama V kan. So ini kadar. Bila kadar melibatkan dt melibatkan masa. Allah. Bila kadar dia melibatkan masa. Okey. So 50 pi ni adalah, kita tengok atas tu cm kuasa 3 maknanya dv lah isi padu. S tu masa. Tapi S kuasa 1 maksudnya S tu duduk kat bawah sebenarnya kan. So S tu saat. So dv per dt lah. Yang dibagi ni sebenarnya adalah dv per dt. Okey. Dia nak kadar tinggi paras air. Bila kadar mesti D, tinggi kita panggil apa? Sebab kita tak boleh panggil T dah. Walaupun tinggi kita panggil H lah Tinggi. Air ni H Okey.
DH dt. So dia nak DH dt. Okey, bila dia nak DH dt, cikgu selalu kata kalau dia nak DH dt, awak buat tapak dulu. Bila awak buat tapak, awak tahu nak cari apa. So atas DH, okey, bawah dt. Okey, yang tempat yang ni kita kena isi benda yang ada yang kita tak guna lagi, iaitu kat sini dv tak guna lagi kan. So kat sini letak dv, kat sini letak dv. So ingat cara memula ni kita buat tapak, kita nak DH dt, so tapak kita mesti DH dt. DH atas, dt bawah. Yang dua lagi tu kita kena sama. Dia macam kita potong dapat balik yang sebelah kiri kan. So kita cari apa yang tak guna lagi. Kat sini tak guna lagi tadi dv. Lepas tu kita letak dv. Okey, so DH dt yang kita nak ni sama dengan DH dv darab dv dt. Okey, kita dah tahu dah dv dt tu 50 pi. So 50 pi. Okey, DH dv. Okey, kita tengok rumus asal ni. Okey, tadi cikgu guna tinggi. Ni rumus T ni tinggi. So sekarang ni kita guna tinggi sebagai H kan. So cikgu betulkan balik. V sama dengan pi J kuasa 2H. So dia nak kita boleh macam awak bayangkan V kat sebelah kiri ni adalah Y. Yang ni adalah X. Awak bayangkan macam tu. So kita boleh buat dy dx. Tapi sekarang ni bukan dy dx. Dia dv dh. So dv dh untuk ini adalah pi J kuasa 2. Okey, bayangkan awak ada Y sama dengan 5X kan. Okey, so dy dx kita 5 kan. Sebab dia X tu kuasa 1. Masa sama juga H ni kuasa 1. Bila H kuasa 1 dia hilang dah. Jadi pi J kuasa 2 je tinggal. Okey. So pi J kuasa 2, J kita tadi adalah 5. So 5 kuasa 2, 25. So dv dh adalah 25 pi. Kita nak dh dv. So dv dh adalah 25 pi per 1. So kalau dh dv kita terbalikkan je 1 per 25 pi. So sini 1 per 25 pi lah. Kita potong pi. 50 bahagi 25 adalah 2. Okay, so A tu jawapan dia 2. Okay, B. Jika isi padu gelas tersebut adalah 500 pi, hitung tinggi gelas tersebut. Okay, B tadi ni A. Isi padu adalah 500 pi. Kita tahu rumus tadi V sama dengan pi J kuasa 2H. So bila isi padu 500 pi, pi J kita 5 kuasa 2 25. Dia suruh cari H kan. Kita masuk rumus je lah. Pi potong 500 bahagi 25 adalah 20 20. So H sama dengan 20. Mudah saja. Okey, C. Jika air dituang dalam gelas dengan diameter 10 tambah 2pi, cari perubahan kecil isi padu dalam sebutan P. Okey, yang kita tahu kat atas tu radius dia adalah 5 kan. Okey, tapi kat sini tak bagi radius, bagi diameter. So radius yang baru kita ambil diameter tu kita bahagi 2. So akan jadi P tambah 5. Okey, cari perubahan kecil bagi isi padu dan sebutan P. Okey, so kita ada isi padu sama dengan pi R squared H. Okey, H dah dapat dekat B tadi tu. Dapat 20 kan. Okey, so V sama dengan pi R squared darab 20. Okey. So soalan kata nak cari perubahan kecil bagi isi padu. Perubahan kecil ni delta. Perubahan kecil apa? Isi padu. So dia nak delta V. So sekarang ni kita kena pakai persamaan yang ada R. Sebab dia ubah dekat diameter, ubah dekat radius kan. So sekarang ni kita ada
Sebab tu cikgu ganti H dengan 20 ni. Sebab kita nak differentiate. Kenapa? Sebab kita kena pakai rumus kalau by default dy dx sama dengan delta y per delta x. So kat sini kita pakai dv dr sebab kita ada kat sini dv, v dengan r kan. So dv dr sama dengan delta v per delta r. Okey, kita cari dulu kita nak apa? Perubahan kecil isi padu. Kita nak delta v. Okey. So delta r ni perubahan kecil perubahan kecil bagi jejari. Jejari lama P, jejari baru P tambah 5. So ada perubahan dekat P, delta R adalah perubahan. So ambil R baru tolak R lama. So delta R kita adalah P. Perubahan R adalah P. Okay. So kita cari dv/dr. So dv/dr cikgu nak buat kat sini. So dv per dr sama dengan 2 tu kita buat ke depan. Pi dengan 20 tak ada apa-apa berubah. 20 pi je. So 2 buat ke depan jadi 2r. So akan jadi kat sini adalah 40 pi r. So r asal kita 5 kan. 40 pi darab 5 jadi 200 pi. So kita masukkan dv/dr ni adalah 200 pi. Masukkan persamaan ni 200 pi sama dengan delta v nak cari. Delta r perubahan bagi r adalah p. So delta v sama dengan 200 pi p. Cikgu rasa cikgu ada bagi jawapan salah kan. Okey, itu saja. Nombor 8. Okey, nombor 8. Rajah 5 menunjukkan gaya lurus y sama dengan 2 tolak x menyilang lengkung y squared sama dengan x pada titik A. Cari nilai m dan nilai n. Okey. So, ni adalah A adalah poin yang bersilang. Bila poin bersilang, kita boleh buat persamaan serentak antara dua garisan dan lengkung ni. So, A1 kita ada y sama dengan 2 tolak x dan y squared sama dengan x. So, kita masukkan y ni dalam ni. So, 2 tolak x kuasa 2 sama dengan x. So, kita kembangkan 4 tolak 4x tambah x squared sama dengan x. So, akan dapat 4 tolak 5x tambah x squared sama dengan 0. So, jadi macam ni lah. Okey. So, faktorkan jadi x tolak 1. X tolak 4. Masuk kalkulator kan, EQN kita dapat ni kan. Okey. So, bila x dengan 1, kita masuk balik persamaan ni. Bila x dengan 1, y pun 1. Bila x sama dengan 4, y pun negatif 2. So, two possible answer is 1, 1 ataupun 4, negatif 2. So, oleh kerana dia duduk tempat positif, so ni 4 negatif 2 bukan possible answer lah. Possible answer is 1, 1. Di mana M adalah 1 dan N pun adalah 1. Sebab dia tempat positif kan. Okay, the coordinates of B. Okay, dekat B kita tahu dah pada paksi X, Y kita kosong. So, titik B ni, X kita tak tahu tapi Y kita kosong. So, kita pakai equation yang lalu titik B iaitu ni lah. Dia lalu titik B kan. Dia lalu titik B kat sini. So, untuk 2 A2 bila Y kuota kosong, kita masuk, kita pakai ni Y sama dengan 2 tolak X. Bila Y kosong, X sama dengan 2. So, B kita adalah
2, 0. Okey, kita buat B1 pula. Okey. B1 soalan tanya, luas rantau yang dibatasi oleh lengkung dan garis lurus X sama dengan M. Okey, garis lurus X sama dengan M ni, M dekat sini. So, garis lurus dia kat sini. Ni garis lurus X sama dengan M. So, dia nak lengkung apa? Yang dibatasi oleh lengkung dan garis lurus. Okey, so lengkung kita kat sini lah. Lengkung dan garis lurus. Okay, so dia nak cari kawasan ni. So kita kena integrate lengkung ni lah. So, integrate di paksi X. So belakang tu kena DX. Bila belakang DX, depan Y. Okay, antara apa? 0 hingga, okay, M ni kan 1 kan. Kita dah dapat dah M1 tadi. Ni 1. So integrate 0 hingga 1 lah. So 0 hingga 1. Okey, kita nak Y, kita ada benda ni. Y squared sama dengan X. So, bila nak Y sama dengan, nak hilangkan kuasa 2, nak hilangkan kuasa 2 ni, kita kena punca kuasa kan. So, punca kuasa kedua-dua tu, belah Y ni hilang lah. Belah sini jadi X punca kuasa X lah. Okey, punca kuasa X ni, punca kuasa X ni adalah Y sama dengan X kuasa 1/2. So, ni lah yang kita akan masukkan dalam bila kita nak integrate ni. Akan jadi Y 0 hingga 1 X 1/2 dx. Okey, integrate macam biasa. 1/2 tambah 1 1/2 tambah 1 in bracket. Okey, yang ni awak kira So, dia akan jadi 1/2 tambah 1 is 3/2. Bawah 3/2. Masukkan 1. Tolak, masukkan 0. Bila masukkan 1, dapat 1 kuasa 3/2 bahagi 3/2 lah. So, masukkan 0 akan dapat 0 terus. So, jawapan kita bila kita buat ni akan dapat 2/3. Itu B1. Kemudian B2. Isi patu janaan apabila rantau berlorek diputarkan 360 pada paksi X. Okey, kita tengok balik rantau berlorek. Rantau berlorek kat sini melibatkan semua lah. Semua kat sini. Dia nak rotate pada paksi X. Okey, kalau perasan dia ada lengkung. Ni belah sini lengkung. Belah sini garis lurus. So, kita tak boleh buat sekaligus sebab dia dibatasi oleh lengkung dan garis lurus. So, kita kena pisahkan. So, kita kena pisahkan macam mana? Kita pisahkan tengah-tengah macam ni. Dekat garis lurus tu. So, integrate 0 hingga 1. 1 hingga 2. B kan tadi X2 kan. 1 hingga 2. 0 hingga 1 integrate lengkung. 1 hingga 2 integrate garis lurus. Okay, so kita buat. B2. Integrate lengkung. Okey, ni isi padu. Isi padu bila diputarkan pada paksi X, kita guna rumus mana? Belakang kena dx. Depan, cek balik rumus, dia kalau belakang dx, depan tu pi y kuasa 2. Okey, kita tengok yang lengkung dulu. Lengkung kita memang y kuasa 2 dah. Y kuasa 2 sama x. So, boleh integrate. Okay, lengkung y kuasa 2x. So, bila masuk y kuasa 2 ni, berterus masuk x. Antara 0 hingga 1, jangan lupa pi dx. Okay, kita tambah dengan yang belah satu lagi lah. Belah satu lagi. Garis lurus. Okay, garis lurus ni persamaan dia. Kita nak y kuasa 2 kan. So, kita kena kuasa 2 kan 2 tolak x lah.
integrate pi 2 tolak x kuasa 2 dx antara 1 hingga 2. Sebab apa 1 hingga 2? Sebab ni 1 kan. M kan 1. B ni kan 2. 1 hingga 2. So, yang ni bila integrate kan jadi x kuasa 2 per 2 pi 0 hingga 1 tambah. Okey. Yang ni kita kembangkan dulu. Jadi 4 tolak 4x tambah x kuasa 2. Okay. Yang ni baru kita integrate. Integrate 4 jadi 4x. Integrate 4x jadi 4x kuasa 2 per 2. Integrate x kuasa 2 jadi x kuasa 3 per 3. So, integrate ni. Jangan lupa pi kat depan. Antara 1 hingga 2. Okay, so cari. Okay, yang depan ni akan dapat 1 per 2 pi. Tambah. Yang belakang ni akan dapat. Bila masukkan 2, akan dapat 8 per 3. Lepas tu bila masukkan 1, akan dapat 7 per 3. So, tolak 7 per 3. Okay, selesaikan benda ni akan dapat 5 per 6 pi. Nombor 11. Okey, nombor 11. Kebiasaan apabila Razman membaling coran, 65% daripada balingan mendapat ikan. Okey, cari kebarangkalian Razman mendapat sekurang-kurangnya 5 ekor ikan dengan 6 balingan. Okey, so ini adalah tajuk probability distribution, taburan kebarangkalian. Dan bila dia ada dua kemungkinan ni, balingan dapat ikan, balingan tak dapat ikan, dia adalah binomial. So, yang nombor 1 ni, sekurang-kurangnya 5 ekor ikan. So, P at sekurang-kurangnya 5 ekor ikan. Dia nak cari yang ni lah. So, dia dalam 6 balingan. So, N kita adalah 6. P yang dapat ikan, 65%, so 0.65. So, Q tak dapat ikan adalah 1 tolak 0.65, jadi 0.35 lah. So, PX lebih besar daripada 5, dia ada melibatkan 5 dan 6. So, 2 je kita boleh cari terus. So, masukkan rumus NCR 6C5. P kita 0.65 kuasa 5, 0.35 kuasa 1. Yang tambah 6C6 0.65 kuasa 6, 0.35 kuasa 0 lah. So, kita kira masuk kalkulator. So, kita akan dapat dalam 0.31908. So, ni untuk nombor 1 kan. Okey, nombor 2. Bilangan balingan dibuat Razman supaya kebarangkalian mendapat sekurang-kurangnya seekor ikan lebih daripada 0.94. Okey, maksud dia sekurang-kurangnya seekor. P X sekurang-kurangnya seekor adalah lebih. Bukan sama dengan yang lebih. So, padam sikit. Lebih daripada 0.94. Okey. Bila besar pada 1, dia nak bilangan balingan, dia nak N, dia tak bagi N kat sini. N kat atas dia bagi N. N kat atas tu 6 balingan, yang bawah tak bagi N. So, N apa? Bilangan balingan supaya mendapat sekurang-kurangnya seekor ikan. So, bila sekurang-kurangnya adalah lebih besar daripada 1. So, ni melibatkan banyak ni. X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, sampai X sama dengan N. So, semua tu kita nak. Yang kita tak nak adalah kosong. So, 1 hingga N kita nak.
So yang tak nak kosong. So kita boleh ambil yang ni. Daripada kita kira yang ni, kita ambil 1 tolak P X sama dengan kosong. Sebab kosong kita tak nak kan. So lebih besar pada 0.94. Okey, X sama dengan kosong. P X sama kosong masukkan rumus. N C kosong. N kita tak tahu. Okey. Dapat ikan ni 0.65 kuasa kosong. Tak dapat. Q kita 0.35 kuasa N tolak kosong N. So besar pada 0.94. So NC kosong. NC kosong itu 1. 0.65 pun. NC kosong 1. 0.6500 pun 1. So kita tinggal yang ni je. So jadi 1 tolak 0.35 kuasa N lebih besar pada 0.94. So cikgu akan bawa kita buat kat sini. Cikgu akan bawa 0.94 ke sebelah kiri. 0.35 ke sebelah kanan. Simbol masih sama. Okey, 1 tolak 0.94 jadi 0.06. Okay, kita pakai log lah. N log 0.06 besar pada N log 0.35. Kita sambung kat bawah ni. So N 0.06 ni, log 0.06 ni kita kira sekejap. Dapat negatif 1.22185. Okay, sorry, kat sini tak ada N. Kat sini tak ada N. Okay. Okay, log 0.35 adalah negatif 0.4559. Okey, N sama negatif 1.22 bahagi tu dapat 2.67. 98. Okey, tapi sebab kita bahagi dengan nombor negatif, ni kita bahagi dengan nombor negatif, kita bawa ke sana kan, bahagi kan. Simbol ni kena tukar jadi lebih, tukar lain benda ni. So N lebih besar daripada 2.6. So N adalah 3. Okey, so soalan 11 masih lagi 11B. Okey. Umur pengunjung sebuah restoran bertabur secara normal dengan mean mu 23.5 dan sisian piawai 4.1. Okey, kebangkalian bahawa seorang pengunjung dipercayai rawat di restoran itu berumur di antara, so kebangkalian P rawat X di antara macam tu lah, 17 hingga 23. So bila nak cari kebangkalian, kita kena tukar jadi Z. So pakai rumus X tolak min per sisian piawai kiri dan kanan lah. So X kini 17 tolak min per dengan sisian piawai 23.5, sisian piawai 4.1. So akan dapat 17 tolak tu negatif 1.5 854. Ni jadi Z. Tak ingat ni jadi Z sebab kita dah letak dengan rumus Jadi Z kat tengah ni. Z. Okey, belah kanan kira negatif 0.12 195. So bila dia ada di antara ni, awak kena bayangkan dia macam ni.
Ni kosong kat sini. Negatif 1.5854 kat sini. Ni negatif 0.12195. Maknanya dia nak di antara, dia nak ni. So, apa yang buat? Awak ambil ke semua ni. Tolak yang ni. So, sama je kalau kita pakai kalkulator. Kita akan ambil R negatif 1.5854 ni tolak dengan R negatif 0.12995. So, kalkulator R kalkulator R mesti mod standard dulu. Mod standard SD, tekan mod sampai jumpa SD. Lepas tu ambil shift nombor 3. Tekan shift nombor 3 ada PQR, ambil R. Okey, R masukkan tu, tutup kurungan. Tolak R masukkan tu. So, awak akan dapat 0.39 39493. Okey.